InsyaAllah untuk mengisi kekosongan yang ada ni, sementara tunggu masuk waktu Isyak, kita berkongsilah satu hadis Nabi SAW. Mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita bersama, insyaAllah. Di dalam sebuah hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'awwaz billahi min syayatin al-ins wal jin. Qultu ya Rasulullah wa lil insi syayatin, qala sallallahu alaihi wasallam na'am. Hadis yang bermaksud daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan aku dengan bersabda, maka hendaklah engkau memohon perlindungan Allah daripada angkara syaitan-syaitan, manusia dan jin. Lalu aku pun meminta penjelasan baginda sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, ya Rasulullah, adakah manusia ini juga menjadi syaitan-syaitan? Lalu baginda menjawab, ya, benar. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Baihaqi. Baik, mengenai hadis yang kita baca ni, yang pertamanya, hadis ini diambil daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu. Abi Dzar di sini iaitu Abu Dzar Al-Ghifari. Dan Abu Dzar Al-Ghifari sebahagian besar kita telah mungkin di kalangan kita biasa dengar perihal kehidupan dia. Seorang sahabat yang agak pelik sedikit dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Dan kisah Abu Dzar ni, dia ni masyhur dari sudut zuhudnya dia. Abangnya, kalau kita nak bahas tentang kealiman para sahabat, dia ada saingan-saingan dia. Antaranya Ibnu Abbas, Abdullah bin Umar sendiri, Jabir bin Abdullah, dan ada Abdullah bin Mas'ud. Mana kita boleh bilang, kalau kita nak bahas dari sudut orang yang banyak mengingati hadis Nabi, yang dikurniakan oleh Allah ingatan yang sangat ajaib sehingga dapat banyak mengingati hadis-hadis Nabi SAW, dia ada bilangan dia. Abu Hurairah, Aisyah sendiri, Jabir bin Abdullah disebut sebagai Al-Mukassirin, mana ramai. Tapi kalau kita berbahas dari sudut orang yang zuhud di zaman Nabi SAW, dan zuhud dia ni level syarif, dia tak ada pilihan melainkan Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat yang Nabi tak pernah bagi jawatan dalam hidup. Dia Abu Dzar ni biasa kita dengar hadis ketika mana Nabi SAW lantik orang ni menjadi wakil kepada Nabi. Orang ni dihantar jadi panglima perang, orang ni diberi jawatan tu, orang ni diberi jawatan ni. Abu Dzar ni dia pergi berjumpa dengan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, orang ni diberi jawatan tu, orang ni diberi jawatan ni, maka pada diri aku ni apa yang ada, wahai Rasulullah? Walaupun dia taklah minta jawatan itu secara direct, tapi cara dia bertanya tu seolah-olah seperti mana dia nak jawatan. Maka Nabi pesan kepada dia, Nabi kata, ya Abu Dzar, inni araka dha'if. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya aku tengok kamu ni adalah orang yang lemah. Dan aku ni, wahai Abu Dzar, kasih kepada diri kamu samalah seperti mana aku kasih pada diri aku. Tengok diplomasi Nabi SAW. Nabi-Nabi ni kita duk dengar, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkaulah wahai Muhammad yang mempunyai akhlak yang mulia yang tidak ada tolak balik. Waktu Abu Dzar bertanya begitu, taklah Nabi potong tu, kamu tak boleh lah, nanti orang lain. Dia kan Nabi kata begitu pun tak boleh nak kata apa. Kerana Al-Quran sendiri mengarahkan supaya an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi ni lebih utama daripada orang mukmin jika nak dibandingkan dengan diri mereka. Kalau Nabi kata pilih, tak ada lah, tak boleh. Kerana Nabi. Tapi taklah Nabi itu bercakap itu dengan para sahabat. Nabi kata, aku ni wahai Abu Dzar, kasih kepada diri kamu samalah seperti mana aku kasih kepada diri aku. Dan apa yang aku suka berlaku ke atas diri aku, itulah aku suka berlaku ke atas diri aku. Oleh kerana aku tengok kamu ni adalah orang yang lemah, wahai Abu Dzar, jangan kamu peganglah jawatan. Dan janganlah kamu memegang amanah harta anak yatim. Pesan Nabi. Melalui pesanan Nabi inilah Abu Dzar Al-Ghifari, dia didik diri dia menjadi orang yang paling zuhud di kalangan para sahabat Nabi SAW. Walaupun Nabi tak pernah bagi jawatan dalam hidup dia, dia bukanlah bermakna Nabi orang yang mana dia ni bukanlah sahabat yang Nabi tak sayang. Nabi sayang Abu Dzar ni.
Kalau tuan-tuan baca dalam kisah peperangan Tabuk, waktu Nabi dan tentera Islam keluar daripada Madinah nak menuju ke Tabuk, dalam keadaan tentera yang begitu ramai, sampai di satu tempat Nabi arah supaya semua rehat. Rehat dulu. Tengah-tengah duduk rehat ramai-ramai ni, Nabi tengok dalam ramai-ramai sahabat yang ada, Nabi perasan Abu Zar ni tak ada. Maknanya dalam keadaan ramai-ramai itu sahabat kepada Nabi perasan orang yang dekat dengan hati Nabi SAW. Sehingga Nabi bertanya, ke mana Abu Zar? Tak menyertai dalam peperangan. Tak ada dia ni. Lalu di kalangan para sahabat tengok di antara satu sama lain cari. Tak ada sungguh ya Rasulullah. Ke mana dia? Sehinggalah seorang sahabat dia tengok kelibat seseorang yang berjalan di tengah-tengah padang pasir, duk tarik kita menuju ke tempat orang rehat. Nampak kelibat orang lah. Macam tak cara lagi kerana jauh. Ada sahabat ni kata, wahai Rasulullah, ada seorang lagi tu yang mungkin kita tinggal ke datang menuju ke tempat kita rehat. Lalu Nabi tengok, maka Nabi kata, kun Abazar, kun Abazar, kun Abazar. Aku mengharapkan yang datang itu adalah Abu Zar, kata Nabi. Dan boleh jadi Abu Zar dah yang datang, boleh jadi Abu Zar dah yang datang, kata Nabi. Bila makin dekat, tarik untuk tengok-tengok dia semua. Sehingga Nabi tanya, wahai Abu Zar, kenapa kamu ni lewat? Orang dah berjalan dengan satu kumpulan menuju ke Tabuk, ni baru sampai. Lalu Abu Zar kata, wahai Rasulullah, unta aku ni tua, wahai Rasulullah. Aku tunggang dia di jalan lambat kerana tua dia. Ni nak suruh cepat ni, aku turun daripada unta aku tarik unta aku, ni pun baru sampai, kata. Bila dia bagi alasan itu kepada Nabi, maka Nabi ucap sesuatu kepada dia. Nabi kata, muni wahai Abu Zar, yamshi wahdah wa yamutu wahdah wa yu'as wahdah. Muni adalah orang yang hidup berseorangan, berjalan berseorangan, dan muni adalah orang yang mati dalam keadaan berseorangan, dan kamu ni juga orang yang dibangkit oleh Allah Ta'ala dalam keadaan berseorangan. Ucapan Nabi itu didengari oleh kesemua para sahabat, termasuk didengari oleh Abdullah bin Mas'ud. Yamshi wahdah wa yamutu wahdah wa yu'as wahdah. Semua para sahabat dengar, dan termasuk Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ni kita tahu dari pakar Al-Quran, orang yang mudah ingat. Dan ternyata apa yang disebut oleh Nabi itu berlaku ketika mana di saat kematian Abu Zar di zaman pemerintahan Sayyidina Utsman. Dia Abu Zar ni, apa yang Nabi sebut waktu peperangan Tabuk tu berlaku waktu zaman Sayyidina Utsman. Dia Abu Zar bila masuk zaman pemerintahan Sayyidina Utsman, dia banyak berkhilaf di kalangan para sahabat yang lain, dengan para sahabat yang lain. Kerana pada waktu itu dia telah berlaku perubahan kepada umat Islam. Di zaman Sayyidina Umar, kita tahu Umar adalah orang yang buka wilayah Islam, susun tentera berperang sana, berperang sini, berperang sana, berperang sini, wilayah Islam makin besar. Mari zaman Sayyidina Utsman telah memerintah empire. Bila Islam telah memerintah empire, ekonomi kita pegang apa semua, menyebabkan kehidupan umat Islam pada waktu itu agak senang. Rata-rata orang dah mula jadi kaya-raya dah, hidup dalam keadaan senang dah. Taklah seterusnya, maknanya sesusah di zaman Nabi SAW. Jadi kaya. Berlaku perubahan kepada orang ramai. Maka oleh kerana syadid dia, suhu Abu Zar dia tak boleh terima hakikat, sehingga banyak berkhilaf dengan para sahabat yang lain, dan dia banyak menegur dalam pentadbiran Sayyidina Utsman. Dan Sayyidina Utsman sangat memahami Abu Zar ni, dan taklah berapa ambil hati sangat dengan dia. Dia tegur apa semua pun Sayyidina Utsman buat kerah dia, buat tak tahu. Bukanlah sehingga menimbul kebencian itu, tidak. Tapi oleh kerana faham keadaan Abu Zar, dia orang tua apa semua. Dan Sayyidina Utsman ni tak berapa ambil hati dan layan sangat dia. Sehingga riwayat menyebut waktu nak bermesyuarat di kalangan ahli kabinet Sayyidina Utsman, dikatakan Sayyidina Utsman tak jemput Abu Zar untuk masuk ke bilik mesyuarat. Sayyidina Utsman ada letak Abu Zar di luar.
Sehingga di kalangan ahli kabinet Sayyidina Osman ni nak masuk bermesyuarat, lalu ke bilik, tengok Abu Zar diletak di luar, orang marah pada Sayyidina Osman. Orang tegur. Kerana apa tak diajak? Walaupun kita tahu Abu Zar ni adalah orang yang Nabi tak bagi jawatan pada dia, dia ada peranan dalam pentadbiran kita. Paling-paling tidak dia ni orang tua. Ajaklah masuk, hormat, sakit-baki sahabat yang ada. Orang marah pada Sayyidina Osman. Sayyidina Osman kata tak apa dah, masuk yang berkenaan sahaja. Masuk yang berkenaan sahaja, dan aku lebih mengenali Abu Zar lebih daripada diri kamu semua, kata Sayyidina Osman. Abu Zar tak apa, tetap di luar. Orang protes, marah. Bawa semua masuk juga. Paling-paling tidak, walaupun dia tidak ada peranan dalam pentadbiran kita, dia duduk dalam mesyuarat, dia boleh bagi pandangan, dia boleh bagi nasihat pada kita. Dia orang tua. Jemput masuk. Sehingga Sayyidina Osman kata, aku tak bagi dia masuk, kamu semua suruh buat masuk, tekan. Oleh kerana nak suruh dia masuk, bawa lah. Sayyidina Osman kata, tapi aku nak bagi tahu, aku lebih kenal diri Abu Zar lebih daripada diri kamu. Maka orang jemput Abu Zar masuk dalam mesyuarat. Jadi agenda yang utama, kata Sayyidina Osman, kita nak bincang hari ini rata-rata orang Islam mempunyai harta yang banyak. Bila seseorang itu mempunyai harta yang banyak, cukup masa dia keluarkan zakat. Selesai daripada zakat dia, harta yang lebih pada diri dia ni, dia tidak bersedekah, dia tidak berinfak, dia tidak ni, tidak tu. Apa yang kita nak bertindak kepada mereka? Maknanya maksud Sayyidina Osman sama ada nak tentu cukai yang lain ke, kita nak ambil untuk ini. Maka bangun seorang daripada kabinet Sayyidina Osman mengatakan, sudah mencukupi bagi seseorang Muslim, seseorang Islam, harta dia banyak mana sekalipun, cukup masa dia keluarkan zakat, sudah mencukupi. Soal dalam hidup yang lebih harta pada diri dia, dia nak bersedekah, dia nak berinfak, itu hak dia lah. Dia nak mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala, dia buat perkara-perkara sunat. Kecuali orang itu mempunyai harta yang banyak, cukup masa tak keluarkan zakat, maka kita pihak pemerintah perlu memerangi orang yang seperti ini. Kalau dah dia keluar zakat, selesai. Soal dia nak sedekah, tak nak sedekah, nak infak, tak nak infak, itu hak dia, ikut dia. Kita tak boleh ganggu harta dia. Jadi bila ahli kabinet Sayyidina Osman bagi pandangan begitu, sudah mencukupi dengan hanya keluarkan zakat, Abu Zar dia tak boleh dengar. Orang yang hidup ni seorang seperti mana nak simpan harta, buat perancangan bulan depan, harta nak banyak mana, tahun depan banyak mana, dia tak boleh. Kerana zuhud syadid dia tu, sehingga disebut dia bangun, dia ambil tongkat, dia cocok orang, dia cocok sambil dia pukul. Pukul tu bukan pukulan bukan pukulan yang boleh menyebabkan mati lah, dia daripada pukul mendidik. Abu Zar dia bangun, dia tak kerti. Dalam hidup ni Al-Quran sebut, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi. Dalam hidup ni kalau ada harta, Allah Ta'ala kata bagi makan pada orang. Jangan duk simpan harta ni, bagi makan pada orang. Dan makanan yang kamu bagi perlulah makanan yang kamu sayang, makanan yang kamu suka. Wa yuksiruna ala anfusihim. Al-Quran menyebut dalam hidup ni lebihkan diri orang lain daripada diri sendiri. Dia sambil baca Al-Quran, dia pukul orang. Sayyidina Osman kata, aku dah kata, aku tak bagi dia masuk, kamu semua suruh masuk. Ada Abu Zar tak nak mesyuarat kita. Kita nak tentu pihak pentadbiran ni sama ada boleh ambil tak boleh ambil harta ni selain daripada zakat. Kita nak bincang dari sudut tu. Tapi dia tak boleh dengar orang yang hidup seperti mana, suka nak simpan harta, buat perancangan hidup, bulan depan nak makan apa, tahun depan nak makan, kerana syadid dia. Ini level Abu Zar lah. Sehingga banyak dia berkhilaf dengan Sayyidina Osman, dan dia menegur Sayyidina Osman. Pada peringkat awal Sayyidina Osman hantar dia pergi ke Syam, perintah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan supaya jaga Abu Zar di sana. Dia duduk dengan Abu Zar tak dah lama. Dihantarnya Abu Zar, Sayyidina Osman hantar Abu Zar di Syam untuk duduk dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Suruh Muawiyah menjaga Abu Zar. Dan duduk tak dah lama, berkelahi pula dengan Muawiyah. Muawiyah pula kita baca watak dia seorang sahabat yang sedek. Tak menjadi kesalahan. Adalah agama. Allah Ta'ala suka yang cantik. Cantik-cantik Allah Ta'ala suka. Maka elok kita cantikkan diri kita maknanya. Jadi tengok keadaan Muawiyah, berbulu mata pula, berkelahi pula dengan Muawiyah. Sehingga Muawiyah hantar surat pada Sayyidina Osman, ambil baliklah Abu Zar, tak boleh duduk dengan aku. Dan akhir sekali bila dia balik, Abu Zar dia tak boleh duduk di celahan orang ramai. Lalu dia minta dengan Sayyidina Osman.
Dia kata izinkan aku untuk berjauhan daripada orang lain. Dan dia minta duduk tak pergi di satu tempat yang bernama Rabazah. Rabazah ni satu penempatan yang bukan perkampungan orang, dan di situ juga lah satu tempat yang orang panggil bukan tempat laluan orang ramai. Di tengah-tengah pada pasir tu, macam mana tak ada Allah Ta'ala, cuma disebut Rabazah ni satu tempat yang tak dilalui oleh orang kecuali musim haji. Dia nak minta pergi duduk situ. Oleh kerana itu permintaan dia, maka Sayyidina Osman izinkan. Setengah riwayat kata Sayyidina Osman buang dia di sana. Ini satu riwayat yang saya agak unsur daripada Syiah dengan memburukkan diri Sayyidina Osman. Pada hakikatnya tak. Dia yang minta dengan Sayyidina Osman dan Sayyidina Osman izinkan, kerana itu hak dia. Jadi Abu Zar ni dia bawa isteri dia. Dia bawa seorang hamba dia pergi ke duduk di luar. Sehingga isteri dia ni Ummu Zar. Isteri dia kata, wahai Abu Zar, tindakan apa yang kamu nak ambil? Keputusan apa yang kamu ambil? Kita ni semua sudah tua lah. Tiba-tiba dalam keadaan tua yang tak larat macam ni, buat pilihan untuk hidup berjauhan daripada orang lain. Kalaulah kita duduk kat sana, jadi apa-apa pada diri kita, kalau kamu meninggal, siapa yang nak tahu jenazah kamu ni? Siapa yang nak urus jenazah kamu? Aku tak mampu, kan aku sudah tua lah. Yang ada di sisi kamu adalah aku yang dengan seorang hamba, isteri. Lalu Abu Zar kata, tak apa, jangan risau. Pergilah duduk dengan aku kat sana. Kerana aku masih ingat lagi waktu ketika mana hayat baginda, aku dengan para sahabat yang lain pernah duduk dalam majlis Nabi. Waktu kami selesai apa semua, Nabi pernah ucap kepada kami yang ada pada waktu itu. Nabi kata, di kalangan kamu ramai-ramai ini ada yang orang mati dalam keadaan berseorangan, tetapi jenazah dia disaksikan oleh orang yang berbanyak. Nabi pernah ucap perkara itu pada kami di saat itu. Dan seingat aku dah, sahabat-sahabat yang ada di sekeliling aku waktu itu, mereka ni semua dah meninggal. Dan waktu mereka meninggal, apa yang Nabi sebut tak berlaku kepada mereka. Mungkinlah yang Nabi sebut itu akan berlaku pada diri aku. Jangan risau, walaupun mati dalam keadaan berjauhan daripada orang ramai, apa yang Nabi kata akan berlaku pada diri aku, kata Allah. Nabi tak pernah berbohong di dalam sepanjang hayat baginda. Dan itu Abu Zar disebut orang yang pegang kepada kata-kata Nabi sehingga akhir hayat. Walaupun dari sudut adab kita lihat tak mungkin berlaku, kerana duduk satu tempat yang tidak ada orang. Lalu bila duduk kat sana, tak lama daripada itu rekah cerita Abu Zar dia meninggal di Rabazah. Bila dia meninggal di sana, isteri dia kisah Abu Zar meninggal ni ada perbezaan di antara 2-3 riwayat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibrahim. Dia Abu Zar ni dia pesan sebelum waktu dia nazak, dia pesan, mana-mana orang yang nak urus jenazah aku, mestilah orang tu tak pernah pegang jawatan. Dia punya takut kok pesan Nabi dulu tu. Cuma dalam riwayat yang lain, bila mana meninggalnya Abu Zar di situ, isteri dia ambil jenazah letak di tepi jalan dengan mengharapkan kukuklah ada orang lalu nak minta tolong. Kebetulan Allah Ta'ala nak menakdirkan apa yang disebut oleh Nabi dalam peperangan Tabuk itu berlaku kepada diri Abu Zar. Saat dia tunggu orang lalu, tiba-tiba muncul sekumpulan rombongan yang besar yang terpaksa mengambil jalan pintas untuk pergi ke destinasi mereka, terpaksa lalu ke Rabazah itu. Lalu rombongan yang besar ni lalu tengok-tengok masuk ke kawasan Rabazah. Tiba-tiba tengok ada perempuan 2 orang duduk di sisi jenazah di tepi jalan. Maka ketua daripada rombongan itu bertanya, jenazah siapakah yang meninggal? Lalu isteri Abu Zar mengatakan, telah meninggal pada hari ini Sakibati, sahabat Nabi SAW. Jenazah yang meninggal ini adalah Abu Zar Al-Ghifari. Bila mana isteri dia bagi tahu itu adalah jenazah Abu Zar, ketua daripada rombongan itu yang bertanya turun daripada unta dia, lalu menangis dan peluk jenazah Abu Zar itu. Rupa-rupa yang turun itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud kata, aku masih ingat lagi ketika mana kami bersama-sama di dalam peperangan Tabuk dulu, waktu Abu Zar sampai lewat, waktu Nabi bertanya dan dia bagi alasan, Nabi pernah ucap sesuatu kepada dia. Dia adalah orang yang yamshi wahdah
wa yamutu wahdah wa yub'atsu wahdah. Dia adalah orang yang hidup berseorangan. Memang hidup berseorangan, sungguh lama dah aku tak jumpa dia, kata Abdullah bin Mas'ud. Rupa-rupa duduk kat sini. Dan dia adalah orang yang mati berseorangan. Memang mati berseorangan sungguhlah. Dia ni apa Nabi sebut berlaku pada diri dia. Mati berseorangan. Kalau taklah kerana kami untuk buat pilihan lalu ke jalan ini, kemungkinan Abu Zar tak diketahui oleh orang ramai tentang kematian dia. Dan dia ni juga Nabi kata orang yang dipanggil oleh Allah Ta'ala dalam keadaan berseorangan. 3 yang Nabi sebut, kata Abdullah bin Mas'ud, pada waktu tu telah berlaku di hadapan mataku 2 perkara. 1 lagi belum. Dibangkit oleh Allah Ta'ala dalam keadaan berseorangan macam mana, wallahu a'lam. Bila diketahui oleh rombongan Abdullah bin Mas'ud itu, menyebabkan jenazah Abu Zar disaksikan dan diuruskan oleh orang yang terbanyak. Apa yang Nabi sebut kepada dia telah berlaku kepada diri Abu Zar Al-Ghifari. Dia kalau baca kisah kehidupan dia, agak pelik dah sedikit watak dia, tak sama seperti mana dengan sahabat-sahabat yang lain. Dan kalau kita buat kesimpulan pada kisah ni, kita nampak seolah-olah Abu Zar ni macam orang yang slow, nampak dia watak orang slow. Kalau kita pergi kisah zaman sebelum keislaman dia, Abu Zar ni dia di kalangan Bani Ghifar. Bani Ghifar. Sebab tu dia dikenal sebagai Abu Zar Al-Ghifari. Dan Bani Ghifar ini terkenal di kalangan satu puak yang khija dia ni Qat'ut Tariq. Qat'ut Tariq ni perampok jalan. Perampok jalan. Abu Zar di kalangan mereka tu lah. Khija dia, perampok barang. Dan penempatan mereka ni sangat strategik. Mereka berada di tengah-tengah pada laluan. Orang nak pergi berdagang daripada Mekah nak menuju ke Madinah, orang nak pergi berdagang daripada Mekah nak menuju ke Syam. Dia orang akan lalu ke kawasan ni. Dan rata-rata kerja di kalangan Bani Ghifar tu ropok para orang. Dan Abu Zar disebut ketakasan dia dalam merompok, batang tubuh dia seorang, dia boleh rompok satu kabilah. Orang yang slow zaman Islam tu, maknanya sebelum keislaman dia ni watak dia ni hero Abu Zar. Dan dia itulah kerja dia, sehinggalah dia dengar cerita seorang rasul, seorang lelaki mengaku jadi rasul di Mekah. Dan dia rasa tertarik dalam hal ini. Kerana Abu Zar disebut orang yang tidak pernah menyembah berhala waktu zaman sebelum keislaman dia. Jadi ketaksupan dalam hidup ni, ketaksupan pada mana-mana Tuhan tu tidak ada dalam diri dia. Kerja dia berapa gitu je. Dan ada riwayat kata dia ni etis. Jadi bila dengar sesuatu benda yang agak mempunyai unsur kebenaran, maka dia mudah untuk terima dalam hal. Sehingga bila mana orang duk bercakap seorang lelaki di Mekah mengaku jadi rasul utusan Tuhan apa semua, Abu Zar dia agak tertarik dalam hal, sehingga dia hantar abang dia Unais untuk pergi tengok keadaan lelaki itu macam mana. Sehingga Unais dia pergi bertanya kepada orang di sana macam mana keadaan lelaki yang mengaku jadi rasul. Orang bercerita sedikit sebanyak. Lalu Unais berbalik ke Bani Ghifar dan bercerita kepada Abu Zar. Sedikit sebanyak dia boleh maklumat itu. Maka dia kata maklumat ni tak mencukupi lagi. Rasa tertarik itu ada lah. Sehingga Abu Zar dia tinggal di kalangan Bani Ghifar. Dia pergi ke Mekah. Bila pergi ke Mekah, nak berjumpa dengan Nabi secara direct agak susah. Kerana pada waktu itu ialah dakwah sirriyah daripada Nabi, dakwah secara tersembunyi. Maka nak pergi sendiri untuk berjumpa dengan Nabi itu agak susah. Sehingga dia bertanya orang ni, bertanya orang tu, bertanya orang ni, bertanya orang tu. Usaha dia sampailah satu kemuncak dia dapat berjumpa dengan Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali lah yang bawa dia pergi berjumpa dengan Nabi SAW. Dan bila dia bercakap dengan Nabi, dia tengok keadaan Nabi, maka Abu Zar kata, ya Muhammad, aslim, Islam kan. Mudahnya dia. Jadi bila mana Nabi Islam dan dia ni, maka Nabi pesan kepada dia, Nabi kata, wahai Abu Zar, sembunyikan dulu tentang keislaman kamu. Kerana waktu ni waktu seni ya. Bimbang takut terjadi apa-apa pada diri dia, maka Nabi pesan, sembunyikan dulu tentang keislaman kamu dan kamu baliklah ke tempat kamu. Tak payah duduk sini, balik ke tempat kamu. Sehinggalah sampai satu masa bila mana kamu mendengar kami berada di Madinah, maka muncullah diri kamu. Kerana kita pada waktu itu sudah kuat katanya. Nabi pesan pada dia.
Bila dia bangun akan Nabi SAW, dia berjalan nak balik. Abu Zar ni dia tak balik direct ke Bani Ghifar. Dia singgah ke Masjidil Haram dulu. Kerana dulu disebut Masjidil Haram dah, yang diasaskan oleh Nabi Ibrahim AS. Maka di situ dah tempat pembesar-pembesar Quraisy duduk depok di hadapan Kaabah. Dan di situ mereka berbicara, meeting, mesyuarat apa semua. Ramai dah di kalangan pembesar duduk situ. Maka Abu Zar dia pergi ke Masjidil Haram, dia tengok di kalangan Quraisy yang ada di hadapan Kaabah. Dia pergi di hadapan Kaabah. Dia kata, ya ma'syarul Quraisy, inni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau abduhu wa rasuluh. Nabi suruh balik, sembunyikan tentang keislaman kamu, duduk situ senyap-senyap sampai satu masa dengar kami berada di Madinah, munculkan diri kamu. Dia tak dengar kata Nabi. Dia pergi ke Masjidil Haram, duduk di hadapan pembesar Quraisy. Dia kata, ya ma'syarul Quraisy, wahai golongan Quraisy, inni asyhadu an la ilaha illallah, sesungguhnya aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Tak apa lagi. Kemudian yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Orang duk bincang nak ambil tindakan macam mana pada Muhammad ni, duk mengaku jadi Rasul apa semua. Orang bincang. Mari-mari dia mengaku jadi pengikut Rasul, pengikut Muhammad pun. Sehingga bangun di kalangan Quran orang sebut pada dia, najis mana pula mari dia mengaku jadi pengikut Muhammad ni. Maka bangun di kalangan Quraisy orang pukul dia. Dan pukulan itu dalam riwayat kata boleh menyebabkan mati. Bila orang pukul Abu Zar sehingga terletak dia, maka pada waktu itu keluarlah Al-Abbas. Al-Abbas ni pok saudara Nabi. Al-Abbas ni keislaman dia lewat. Jadi waktu itu dia di antara pembesar Quraisy juga. Maka terkenalnya Al-Abbas ini adalah ketua pedagang Quraisy. Dia ni ketua pedagang. Jadi bila ketua pedagang, dia biasanya akan kenal geng-geng perampok ni. Sehingga Al-Abbas kata, celaka di kalangan Quraisy, mula bunuh salah seorang di kalangan Bani Ghifar ni, mati orang ni, habis kita, tak niaga kita. Al-Abbas ni kenal Abu Zar. Kenal tu tak tahulah, tak diriwayatkan biasa kena pau, kau biasa kena perampok, kau biasa kena minta duit, kau tak tahu. Tapi dia kenal Abu Zar. Sehingga Al-Abbas larang jangan pukul orang ni, kerana dia salah seorang di kalangan Bani Ghifar. Lalu mereka berhenti. Kemudian Abu Zar dia balik ke tempat dia. Dan diriwayatkan Abu Zar ni dia mengislamkan separuh di kalangan Bani Ghifar. Separuh di kalangan Bani Ghifar, di kalangan puak-puak dia lah, dia berislam. Dan separuh lagi tangguh dulu tentang keislaman tu. Sehinggalah bila mana Nabi berhijrah ke Madinah, separuh yang tangguh pada waktu itu pergi ke Madinah, Islam di hadapan Nabi beramai-ramai. Sebab itulah walaupun kita tahu Bani Ghifar adalah di kalangan yang hijrah merompok barang orang, tapi ada doa Nabi kepada mereka. Kerana majoriti di kalangan mereka kesemuanya hampir kesemuanya masuk Islam. Dan Nabi berdoa kepada Bani Ghifar. Nabi kata, moga Allah Ta'ala kurniakan kesejahteraan kepada Bani Ghifar. Nabi doa kepada Abu Zar Ghifar. Maknanya yang kita dengar kisah zuhud dia di zaman Islam, taklah orang-orang yang sendu pada asalnya. Tapi itulah Islam. Dia kehidupan. Sebagai orang Islam, itulah. Dan kita kadang-kadang dalam hidup, orang yang bermula daripada baik dan berakhiran menjadi buruk ada dalam hidup. Sebab kita tak boleh nak hukum orang. Siapa sangka Abu Zar daripada watak perampok jadi orang yang paling zuhud di kalangan bangsa. Allah bila kursi hidayah bila Allah Ta'ala. Ini dia dalam kehidupan. Sebab tu kita ni jangan putuskan. Tengok orang teruk macam mana sekalipun, kita jangan putuskan rahmat Allah pada seseorang ni. Rahmat Allah Ta'ala ni luas. Jangan bila mana kita tahu orang itu sangat hidup dia, sampai dia mari jumpa kita, Ustaz, Tu Haji, apa, saya nak mengadu sikit saya macam mana lah, saya ni begini. Banyak kali dah sebut pada aku. Dah sekali begitu juga. Tak ada jalan dah ni mati begitu dah. Mana kita yang memutuskan rahmat Allah Ta'ala yang luas. Walaupun tahu tu macam mana dia, benar kan? Dengan orang. Kerana kita tak tahu kehidupan seorang berakhirat tu macam mana. Tahu-tahu kisah Abu Zar tu sendiri. Kita ni berapa minit ni panjang kisah Abu Zar.
10. Lepas 10. Baik. Jadi hadis yang kita baca ni diambil daripada Abu Zar Al-Ghifari lah. Cuma sedikit sebagai kaitan dengan kisah orang yang bermula daripada tak tahu apa, kadang-kadang yang akhir di akhirat lebih baik daripada kita orang tak pernah duduk dalam keadaan kegelapan. Kalau tuan-tuan baca dalam ilmu hadis, salah seorang di antara periwayatkan hadis dan ilmu periwayatan hadis, kisah ini berlaku di Basrah. Dia ada seorang tokoh yang bernama Al-Qa'nabi. Al-Qa'nabi ni anak murid besar, salah seorang di kalangan anak-anak murid Imam Malik. Al-Qa'nabi ni dia bercerita zaman kehidupan dia di zaman muda ni. Al-Qa'nabi ni dia sebut di zaman kehidupan zaman muda dia di kaki nabis. Kaki nabis ni nabis ni bukan arak. Nabis ni satu minuman yang bila diperah, ada buat peramal tu, sehingga sampai satu masa bila kita minum jadi mabuk juga. Kalau kita orang Melayu ni tuak. Kalau orang kata tuak tu hak manis tu tuak, hak masak tu tuak juga. Mungkin kalau sebelah hari ni dia yang manis tu dia panggil nira. Bila dah jadi masa mabuk minum dia panggil tuak. Jadi itu kehidupan dia. Dia di kaki Nabi tu. Dan hidup dia pada waktu tak tahu apa. Dan dia juga disebut sebagai samsing jalanan, samsing kampung lah. Al-Qa'nabi Al-Harisi. Jadi begitulah kehidupan aku kata. Dan di rumah aku itulah satu tempat yang untuk perang tuak. Dan di situ jugalah tempat di kalangan geng-geng aku untuk mabuk dan minum apa semua. Al-Qa'nabi dia bercerita begitu. Kehidupan aku begitu. Sehinggalah sampai satu masa bila mana aku tengok ada seorang yang nampak macam ketokohan, tapi bagi diri aku tak bernilai dah orang ni, kerana hidup aku dalam keadaan begitu. Sampai satu masa bila aku keluar ke jalan, tiba-tiba aku nampak Syu'bah bin Hajjaj. Syu'bah bin Hajjaj ni ulama besar hadis di Basrah, guru besar hadis di Basrah. Maka Syu'bah bin Hajjaj dia berjalan dengan keadaan nampak ketokohan dia, tuan guru dia tu, sehingga ada pengikut-pengikut. Jadi Al-Qa'nabi kata, bila aku tengok orang ni jadi nampak pelik macam seolah ada pengaruh dalam masyarakat. Oleh kerana samsing dia hidup agak mabuk, dia tak boleh tengok orang lebih pada diri dia. Sehingga dia bertanya pada orang, siapakah orang ni? Macam nampak lebih ada pengikut, ada semua ni. Macam ada jadi ketua jugalah. Jadi tak boleh tengok, dia bertanya pada orang. Sehingga orang ramai kata, mu tak kenal ke? Ni Syu'bah bin Hajjaj, ulama besar hadis. Dia peduli apa hadis-hadis yang semua ni. Ulama tak peduli langsung. Sehingga Al-Qa'nabi ni kata, orang ni ulama besar hadis. Dia nak diganggu Syu'bah bin Hajjaj. Sehingga dia pergi, riwayat kata dia tahan kenderaan Syu'bah. Saja dia tunjuk samsing dia. Dia ditahan. Lalu dia sebut pada Syu'bah, aku dengar orang ramai ni kata mu ni ulama hadis. Baca hadis satu aku nak dengar. Saja nak lagi. Biasa kita kalau jumpa kita nak lagi orang tahu dia pada bersilat sekali nak tengok. Saja dia. Aku dengar orang ramai cakap mu ni ulama hadis. Baca hadis aku nak dengar. Sehingga Syu'bah kata, buat apa aku nak baca hadis padamu? Mu bukan nak mengaji pun, dan di sini bukan tempat untuk nak mendengar hadis pun. Dan mu bukan anak murid aku, kata Syu'bah bin Hajjaj. Dalam keadaan orang tak berani lawan dia, Syu'bah bin Hajjaj. Tadi dia nampak Syu'bah main kasar, sebut begitu, lawan begitu kata-kata dia. Al-Qa'nabi kata, keluarkan senjata. Sehingga aku hunuskan di hadapan Syu'bah bin Hajjaj. Aku mengatakan kepada dia, mula baca tak hadis aku suruh baca ni, nak dengar satu.
sama ada nak baca ataupun auto jadrihu, sama ada nak baca hadis ataupun nak suruh aku cederakan. Dia hukum lah main kasar. Lalu ada kali dia hukum begitu dengan senjata dia. Syu'bah bin Hajjaj orang yang banyak ingat hadis Nabi SAW. Dia kata tak apa, mendengar aku nak baca satu. An Abdullah An Ibnu Mas'ud bin Abdullah bin Mas'ud Al-Ansari an Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza lam tastahi fasna ma syi'ta." Dia baca hadis. Syu'bah kata dia kalau nak dengar sangat, kau dengar elok-elok. Aku nak baca daripada Abdullah bin Mas'ud Al-Ansari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Nabi kata apabila mu ni tidak ada sikap malu, bila mana tidak ada perasaan malu dalam hidup, maka buatlah apa yang kamu nak buat. Sehingga Al-Qur'an Nabi kata hadis ni menjadi satu pukulan pada diri aku, macam satu sindiran ke atas diri aku. Kerana mu tak ada sifat malu dengan ulama bercakap gini, dengan orang adil, dengan orang tua bercakap tak ada adab dalam hidup ni, sehingga hukum apa semua. Syu'bah baca hadis tu, kalau tak ada sifat malu, buatlah apa yang kamu nak buat. Tak ada sifat malu. Sebab tu Nabi kata malu ni sebahagian daripada iman. Jadi dia satu pukulan pada diri aku, menyebabkan aku rasa malu sehingga aku lepaskan senjata aku dan aku balik ke rumah aku, sehingga aku pecahkan ke semua bekas-bekas peraman Nabi aku, dan aku berkata kepada ibu aku, kalaulah kawan-kawan datang petang ni, bagi tahu aku dah keluar daripada Basrah. Aku dah keluar dan aku bawa diri aku tidak ada rumah. Hentikan dengan minum Nabi. Lalu Al-Qur'an Nabi kata, selepas daripada aku bawa diri aku menuju ke Madinah, dan pada waktu aku duduk di Madinah itulah aku melazimi masjid Nabi SAW, dan di situlah aku nampak seorang tokoh yang besar sedang mengajar di masjid Nabi, iaitu Imam Malik bin Anas. Dan waktu itu juga lah aku melazimi kuliah Imam Malik bin Anas lama-kelamaan, sehingga aku menjadi salah seorang anak murid yang siqah. Okay. Jadi kata Al-Qur'an Nabi, dari situlah aku melazimi kuliah Imam Malik bin Anas, sehingga aku menjadi salah seorang murid yang paling dekat dan yang paling siqah di kalangan anak murid Imam Malik bin Anas. Dan selepas daripada itu, kata Al-Qur'an Nabi, bila aku habis belajar apa semua, dah alim dan ilmu hadis, dan aku nak balik ke Basrah. Bila aku balik ke Basrah, aku mencari Syu'bah bin Hajjaj, kerana aku nak mengambil pula hadis-hadis daripada Syu'bah bin Hajjaj. Dia baru tahu lepas pada aku menilai Syu'bah bin Hajjaj tu. Syu'bah bin Hajjaj ni seorang imam yang besar di antara Imam Sufyan As-Sawri apa semua, mereka mensiqahkan Syu'bah bin Hajjaj. Jadi bila aku balik ke Basrah, aku nak belajar dan mengambil pula hadis-hadis daripada Syu'bah bin Hajjaj, dan aku bertanya kepada orang, di manakah Syu'bah bin Hajjaj sekarang? Orang bagi tahu Syu'bah bin Hajjaj telah meninggal dunia. Maka Al-Qur'an Nabi kata, dalam banyak-banyak aku meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW, tidak ada hadis melalui jalan Syu'bah bin Hajjaj, melainkan satu hadis, iaitu iza lam tastahi fasna ma syi'ta. Hadis itu ya melalui Syu'bah, kerana ingat lagi tentang kejadian itu, sehinggalah dia menjadi Al-Qur'an Nabi, menjadi ulama yang besar dalam ilmu periwayatan hadis. Cuma apa yang kita boleh ambil untuk kesimpulan daripada kisah Abu Zar tadi, kemudian kisah yang kita kongsi sebab ini, itulah kehidupan. Kita diminta supaya apa pun watak kita, keadaan kita sekarang, siapa kita ni diminta supaya hidup ni perbanyakkanlah buat kebaikan. Walaupun kadang-kadang perkara kebaikan-kebaikan itu kita nampak tak berapa besar sangat sumbangan itu, tapi perbanyakkanlah kebaikan-kebaikan dalam hidup. Kerana kita tak tahu di kesempatan mana perkara yang baik yang kita buat dalam hidup kita, Allah Ta'ala mengubah secara keseluruhan dalam hidup kita. Tilkal ayyam, demikian hari-hari
yang dijadikan oleh Allah silih berganti dalam hidup kita. Tak tahu kesempatan mana yang Allah boleh mengubah dalam kehidupan kita secara keseluruhan. Yang kita ni boleh dekat dengan Allah Ta'ala lebih baik sehingga akhir hayat kita mencari husnul khatimah, perkara kebaikan. Hak lepas-lepas, hak dulu dalam hidup, hak lepas-lepas. Apa yang diminta, mencari kebaikan dalam hidup. Sehinggalah itulah hari-hari kehidupan kita. Moga-moga di perakhiran kehidupan kita menjadi orang yang ada nama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Mudah-mudahan dengan perkongsian kisah-kisah yang sebegini dan perkara yang lain juga kita dapatlah timbul rasa kasih kita dan sayang kita kepada orang-orang yang adil dan orang-orang yang hebat, orang yang saleh. Kata Imam Syafi'i, "Uhibbus salihin wa lastu minhum." Aku sayangkan orang-orang yang saleh. Uhibbus salihin wa lastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Aku sayangkan orang-orang yang saleh walaupun sekalipun aku ni bukan daripada kalangan mereka. Mudah-mudahan aku kasih, aku sayang kepada orang-orang yang saleh, dekat dengan ulama apa semua. Aku mengharapkan di hari akhirat aku mendapat syafaat daripada mereka. Tambah-tambah lagi kita dengar kisah Abu Zar tadi, supaya dapat timbul rasa kasih kita kepada orang yang telah diberi jaminan oleh Allah Ta'ala, diberi jaminan oleh Nabi SAW. Allah Ta'ala sebut mendapat title dalam hidup dia dengan title radhiyallahu anhu ajma'in. Demikianlah perkongsian kita, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita bersama. Dan tentang hadis yang kita baca di sebab lain, mungkin ada keizinan yang lain, insya-Allah kita jumpa. Atas sekadar itu, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.